Jatuh bangun dalam bisnes. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Seperti biasa, sebelum saya bermula, saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahyi Abdul Rashid. Saya merupakan dulu saya ni kerja government lah, kerja dekat universiti. Dan masa saya bekerja tu saya ada masalah kewangan dan saya mulakan bisnes kereta sewa lah. Alright. So saya asalnya kerja government, lepas tu saya jadi pengasas lah kepada satu company, Green Matic. Green Matic ni kita adalah platform tempahan kereta sewa lah. Sekarang ni kalau ada customer nak sewa kereta di seluruh Malaysia, boleh pergi dekat kita punya website gogreenmatic.com. boleh tempah kereta sewa dekat situ. Abang Wahyi Amir 2103. Okey, boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Test 1 2 3. Nelly Jaili, saya kerja dekat Sarawak, dekat Bintulu Sarawak, dekat Universiti Putra Malaysia Campus Bintulu. Saya start kerja 2005 sampai 2011. Clear lah? Alright. So saya video ni saya nak berkongsi lah jatuh bangun saya dalam bisnes. Sebenarnya saya asalnya adalah anak peneroka Felda. Ayah saya dapat jadi peneroka Felda masa saya umur 5 tahun macam tu lah, 5 tahun 6 tahun macam tu. So kita orang duduk dekat Felda Keratung 3 dekat Pahang. Siapa kat sini anak orang Felda? Ada tak kat sini anak orang Felda? Kuat betul semangat berhenti kerja kerajaan bang. Nak buat macam mana kan? Dengan gaji masa tu memang tak cukup lah. Ya. Saya sebenarnya suka kerja government tu. Tetapi disebabkan masalah kewangan, nak terpaksa buat bisnes, nak tambah pendapatan. And then bila saya tengok bisnes saya tu dah makin okey, so saya decide untuk berhenti kerja. Dr. Cinta 99, saya anak peneroka Felda mana ni? Saya Felda Keratung dekat Pahang. Waalaikumsalam Tahirah. Siapa kat sini anak peneroka Felda ataupun family dia daripada Felda kan? So saya ni anak peneroka Felda, lepas tu kerja government, lepas tu disebabkan tidak ada ilmu kewangan lah, lala saya macam dah kerja tu, duit gaji, dapat gaji je, kerja saya duk bayar hutang je kan. Dapat gaji bayar hutang, lala saya balance duit gaji tu memang tak ada lah kan. Lepas tu saya sebenarnya tak minat berniaga. Saya lebih suka baik makan gaji kan. Tapi disebabkan masalah kewangan tu, tak nak terpaksa jugalah berniaga kan. Dan saya berniaga tu, alhamdulillah bisnes tu okey. And then lepas 5 tahun, 2006, 2007, 2008, 9, 10, 11. Lepas 5 tahun saya tengok bisnes saya tu macam dah okey je, saya berhenti lah. Alright. Assalamualaikum bang Hanafizan Ijam. Waalaikumsalam. Felda Ulu Jempol Pahang dekat Bandar Pusat. Nora ejen hartanah anda, saya nak peneroka. Terbaik kan, ramai anak peneroka Felda kan. Sekarang ni you buat apa sekarang ni? Sekejap. Saya masih lagi batuk. Alright. So saya nak ceritalah pengalaman saya jatuh bangun dalam bisnes kan. Saya start bekerja tahun 2005 kan. Masa tu saya membesar dekat Felda, lepas tu sekolah rendah, sekolah menengah, and then dapat offer masuk college. Lepas tu sambung buat degree. Lepas tu saya habis degree, saya bekerja sekejap. Lepas tu saya sambung lagi buat master. Lepas habis master tu,
tahun 2005 saya minta kerja. Alhamdulillah dapat kerja dekat Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu. Masa tu saya punya jawatan tutor. Dia macam mengajar lah kan. Tapi kerja saya macam pensyarah lah. Kena mengajar, kena buat kuliah kan, kena supervise student, and then kena buat research apa semua. Sebab apa? Universiti tempat saya bekerja tu dia kalau tidak ada PhD tak boleh dapat jawatan pensyarah. So saya hanya jawatan saya tutor. Tapi masa tu saya dah ada master. Alright. So masa saya bekerja tu lama sakit tekak betul. Saya hari tu demam, lepas tu sekarang ni batuk. Dia kalau temperature lain sikit je dia batuk. Kadang-kadang okey je kan. Alright. So masa saya start kerja tu, so saya pun gaji pun kira agak okey lah kan. Saya masa tu bujang lagi. Gaji dekat 2,000 kan. Hadir saya baru nak mula berjinak nak untuk bisnes sewa kereta. Boleh bagi tips. So tips dia adalah, first kali you fokus buat marketing je dulu. Buat iklan olok-olok dulu, and then you survey market, you validate dulu kan. You buat iklan, tengok ada tak demand. Bila demand tu ada, demand tu banyak, baru you fikir untuk beli kereta, ataupun you boleh bernetworking, bekerjasama dengan orang yang dah buat kereta sewa kan. Telefon ada orang, WhatsApp apa semua, ajak minum teh tarik apa semua, sembang. So kalau you dapat booking, you sewakan kereta dia orang kan. Lepas 3 bulan 4 bulan apa semua, you tengok booking tu dah okey apa semua kan, you dah confident, baru beli kereta. Banyak orang dia silap, dia pergi beli kereta dulu. Saya nak buat kereta sewa, lepas tu saya tak ada kereta, dia pergi beli kereta. Lepas tu bila dia dah dapat kereta, barulah dia sibuk nak cari customer kan. And then bila dia dapat customer, sebab apa, dia desperate nak customer, dia bagi sewa lah. Orang telefon dia nak sewa, bagi. Lepas tu kereta dia hilang kan, ada masalah, customer sewa tak bayar apa semua kan. So itu cara yang salah. Cara yang betul dia adalah, first kali cari customer dulu, and then baru cari kereta. Alright, faham tak? Alright, so sambung cerita. So saya start bekerja tu tahun 2005, and then gaji pun dekat 2,000. Lepas tu saya start berhutang lah. Mula-mula tu saya beli motor kan, hutang dalam loan tak lama lah, bayar bulan-bulan dekat 300. Lepas tu dah beli motor, beli kereta pula kan, So masa tu saya beli kereta Pro 2 Kenari, bayar down payment dalam 2,000, bulan-bulan dekat 600 kan. So saya fikir, alah gaji dekat 2,000 kot kan, hutang motor baru 300, hutang kereta baru 600 kan, ada lagi balance. Tapi saya lupa, pakai kereta dengan pakai motor tak sama. Motor kita isi minyak RM50, sebulan tahan. Kereta isi minyak RM50, 5 hari je tahan kan. Sebab apa, kereta saya tu kereta auto, paling sikit sehari RM10 kan. So minyak kereta tu saja sebulan dekat 300 lah. Lepas tu belum lagi maintenance. Lepas tu time nak renew insurance, memang terciduk lah. Saya kan. So masa tu lepas saya beli kereta je, duit gaji saya tu habis untuk kereta dengan motor je. Dapat duit, bayar tu bayar ni, lala saya pun tak ada duit. Kan. So bila tengok dalam akaun kan, dapat gaji lah, lepas 2 minggu tengok balance tinggal RM100 je dalam akaun kan. Lepas tu nak tunggu gaji lagi 2 minggu lagi. Memang sengsara lah, memang tak boleh nak tidur malam kan. Alright. Kalau cari customer bang, perlu ke bagi business card? Sekarang ni online je, orang tak tengok pun business card. Saya pun ada berlambak business card, tak pernah bagi pun. Online je, sekarang ni bukannya offline kan, online je. You iklan dekat Facebook. Lepas tu kalau you pandai lah, you buat ni Google My Business, you daftar Google My Business, and then walaupun you tak ada kereta, tak apa, daftar je. Sebab apa, customer ni bila dia nak cari kereta sewa, dia akan cari dekat 2 cara. Satu, dia akan pergi dekat Facebook, dia akan cari lah car rental bla bla apa semua kan. So dia akan tengoklah senarai orang yang ada Facebook page, and then dia akan tengoklah orang ni masih aktif lagi ke tidak.
feedback customer kan. So dia akan pilih berdasarkan follower, lepas tu posting, lepas tu review kan. Lepas tu yang kedua dia akan cari menggunakan Google. So Google ni dia ada satu function Google My Business, right? So macam dia car rental near me. So kalau you dekat dengan dia, keluarlah you. And then customer ni pula dia akan pilih siapakah yang masih aktif, and then review kan. So kita nak guna servis, kita akan tengoklah review semua. So you buat dua benda ni. Kalau you buat benda ni pun insya-Allah lah memang booking tu tak putus. Kan, faham tak? Google Business macam mana nak daftar bang? Kena pergi dekat YouTube lah. Pergi dekat YouTube, search Google My Business. Boleh belajar sekarang ni, boleh belajar online. Alright, senang je. Saya punya team duk buat apa semua kan. Alright, menjawab tak soalan? Saya ni sambil-sambil saya bercerita, saya jawab soalan lah. Kalau ada soalan tanya je. Ada tak lagi soalan yang saya belum jawab? Kan. Alright, macam mana kita terus cerita pasal kereta sewa lah. Saya nak bagi you faham macam mana nak mula bisnes kereta sewa daripada zero, daripada kosong, langsung tak ada apa-apa kan. So saya cerita saya punya anak murid ni, dia ni start bisnes kereta sewa dalam keadaan langsung tak ada apa-apa kan. Dia nak beli kereta pun tak boleh kan, nama dah kena blacklist, nak apply loan pun tak boleh apa semua. Tapi dia buat, dan sekarang ni dia ada 16 biji kereta, dan kereta tu bukan dia punya. Kan. Alright, ada tak sesiapa yang nak tahu cerita saya punya anak murid ni? Macam mana dia boleh mula bisnes kereta sewa tanpa dia ada kereta? Kan. Okey. Ada tak? Cuba komen sikit. Anafizan Ijam. Okey, ada seorang je nak tahu. Okey, so saya punya anak murid ni, dia ni duduk dekat Kuantan kan. Lepas tu dia ni kerja sebagai technician lah. Technician, gaji dia dalam 1,000 lebih kan. Dia dah lama dah kerja technician tu, dah lebih 10 tahun. Tapi dia ni minat niaga kan. And then macam-macam bisnes dia dah cuba buat. Tapi itulah, banyak bisnes tak menjadilah. Dan saya duk perhatilah dia ni banyak masuk bisnes-bisnes yang macam skin cepat kaya. Masuk ni lingkup, masuk ni lingkup. Lepas tu dia masuk ni, dia panggil adik-beradik dia masuk, semua bisnes tu lingkup lah kan. Alright. So bila dia banyak terlibat dengan bisnes-bisnes yang salah ni, yang tak betul, so nama dia kena blacklist. Mungkin dia cakap lah, dia macam dia pernah daftar company, lepas tu dia dapat loan. Dia dapat loan tu dia tak bayar. Nama dia kena blacklist kan. And then dia macam hidup dia tu macam tersekat, terbantut kan. Kerja technician, gaji 1,000 lebih. Lepas tu hari-hari kena pergi kerja. And then macam dia tidak ada perubahan dalam hidup dia. And then tapi dia ni memang minat berniaga. Alright. So dia duk nampak saya duk buat program kereta sewa kan. And then dia decide untuk join company saya untuk belajar bisnes kereta sewa lah. Alright. Masa tu saya charge 300 lah. 300 kan. And then dia masuk, lepas tu dia pun start lah. Saya pun ajar lah dia kan. Saya ajar dia macam mana nak buat bisnes kereta sewa. Dia kata, Tuan Wahid, saya nak buat kereta sewa, tapi saya nak beli kereta tak boleh, nama blacklist. Dia apply loan pun tak boleh, reject. Sebab pun nama dah kena blacklist kan. So dia cakap, tak apa, jangan risau kan. Kereta tu nombor 2. Yang penting sekali adalah kau kena pandai cari customer kan. So dia tanya, macam mana nak cari customer? Kereta tak ada kan. Tak apa, kau marketing je kan. Tapi masa tu kita punya marketing tu kira agak ekstrim lah. Saya suruh dia buat Facebook Live. Facebook Live kan. And then setiap hari dia kena buat Facebook Live selama 30 hari non-stop. Tapi dia ni buat lah. Dia balik je dia buat live kan. And then mula-mula tu dia pun malu segan semua nak buat live. First kali dia live dia cuci kereta. Langsung tak bercakap apa-apa kan. Dia pasang kamera, dia cuci kereta lah. Kereta tak tahulah kereta siapa dia pinjam kan. Dia cuci kereta, langsung tak bercakap apa-apa. So orang duk tengok lah kan. Alright, esok tu dia live lagi. Dia live dekat masjid. So dia sembang dengan kawan dia pun semua. Sembang je kan.
Lepas tu bila dia dah start, barulah dia confident untuk buat live kan. Alright. Bila dia duk live, bila you live, you punya kawan-kawan family tu dia start perhati. So family dia, kawan-kawan dia kan, start perhati apa benda dia ni buat kan. Duk live lah, duk sembang. Lama-lama barulah dia ceritalah dia dah buat bisnes kereta sewa kan. So sekarang ni dia ceritalah kereta sewa bla bla apa semua. And then dia live tu 30 minit ke atas. Dia cerita pasal dia kan, macam mana dia terjebak dengan bisnes kereta sewa. Esok dia cerita lagi kan. And then ada satu kali tu dia dapat rezeki ada orang nak sewa kereta daripada dia kan. So dia buat live apa semua, ada orang contact dia nak sewa kereta. Dia tak ada kereta, tapi bila dia join company saya, sebab apa, kita ada team ramai. So salah seorang team saya ni support dia, bagilah kereta kat dia kan. So dia dapat booking tu, customer dia duduk kat Kelantan. Lepas tu customer tu nak sewa kereta dekat Terengganu. Tapi tak apa, dia seronok kan. So apa yang dia buat, team saya dekat Terengganu ni supply lah kereta. So dia ni daripada Kuantan pergi Terengganu, macam konon-kononnya nak deliver kereta lah, padahal bukan kereta dia pun. So dia tunggu dekat airport Terengganu. Customer tu sampai, konon-kononnya dia macam dia deliver kereta lah, padahal bukan kereta dia. So masa dia deliver kereta tu, dia buat live. Ini saya dapat customer apa semua, customer ni sewa kereta bla bla apa semua. So orang tu nampak dia macam seolah-olah dia buat bisnes kereta sewa, padahal dia tak ada kereta pun. And then satu hari tu, lepas tu dia punya family dia telefon dia. Kau ni buat apa ni datang rumah? Kan? Nak tahu tak apa terjadi dekat dia? Alright. MLM apa ni? Malam. Apa ni? Qayyum. Qayyum ni salah seorang saya punya team lah. So saya punya anak murid ni, family dia panggil dia datang rumah ni. Lepas tu dia pun pergi lah. Dia ingat kenapa kan. Lepas tu kakak dia tanya, kau ni buat apa ni kan? Kau buat apa ni? Hari-hari buat live apa semua kan. So dia kata, tak ada kah, saya buat kereta sewa apa semua kan. Kau buat kereta sewa kan. Lepas tu kakak dia ni, rupanya kakak dia ni kira orang ada duit lah kan, sebab kakak dia ni kahwin dengan orang ada duit. So kakak dia ni ada banyak kereta. Kau buat kereta sewa kan? Kakak ada kereta banyak ni, tak pakai ni, ambil kereta kakak, kau buat sewa kan. So dia dapat kereta daripada kakak dia. Sebelum ni, kalau dia nak minta kakak dia tolong dia dalam bisnes, memang kakak dia tak nak tolong. Sebab apa? Dia dah banyak masuk skim cepat kaya. Dia dah banyak kena, bukan dia tipu family dia macam family dia banyak dah tertipu dengan dia kan. So family dia memang tak percaya, isteri dia pun tak nak support dia. Sebab apa? Dia banyak masuk benda-benda merepek-repek kan. Tapi bila dia buat bisnes kereta sewa, kakak dia panggil dia. Kakak dia tanya, kau buat kereta sewa dengan siapa? Dengan saya buat kereta sewa dengan Grimetric, dengan Tuan Wahid kan. So kakak dia survey semua. Lalah kakak dia bagi kereta kat dia. So dia dapatlah kereta tu. Masa tu dia dapat Alphard kot. So dia pun buat marketing. Tiba-tiba ada customer daripada hotel dekat Zenith dekat Kuantan, telefon nak dia nak sewa kereta dengan driver kan. So dia pun seronok lah, dia dah ada kereta Alphard tu. Dia pun pergi hotel Zenith, ambil customer tu, hantar pergi airport je. Tapi customer ni nak kereta VIP lah, dia hantar. Lepas tu customer tu bayarlah duit dekat dia. Lepas tu apa yang dia buat adalah, dia bukannya hantar saja, dia minta kebenaran untuk rakam video. Sir, can I take a video, your feedback about my service? So customer ni VIP kan. Rakam. I use service from Mr. Syed. Very good, very satisfied, will repeat again. So customer ni dia bagi video. So si Syed Sulaiman ni, dia ambil video tu, dia upload dekat dia punya Facebook. So lama-lama orang dekat belah-belah Kuantan apa semua, orang-orang yang kerja hotel apa semua, dia ni hebat betul lah. Customer sewa kereta dengan dia, memang happy dengan dia. So lama-lama dia start, hotel-hotel start contact dia apa semua. Kita nak guna servis kereta sewa lah, kan. Lepas tu yang company car rental ni duk nampak dia buat live, lepas tu contact
contact dia, kita orang ni ada kereta ni, kalau you nak kereta, kita boleh supply. Kan. So dia pun buat live apa semua. Lama-lama dia start dapat customer, and then macam company car rental kan, start contact dia nak bekerjasama. Sampai sekarang ni dia ada 16 biji kereta yang orang bagi untuk diuruskan. Kan. Gajah hitam, Tan Syed Sulaiman. Ni saya punya tim, betul tak? Ini cerita ni yang saya ingat lah kan. Kalau salah minta betulkan kan. Gajah hitam, customer dari Jerman. Ni orang dia ada Tuan Syed Sulaiman. Ni anda adalah anak murid saya lah. Dia tak ada kereta. Tuan Syed Sulaiman sekarang ni ada kereta tak? Orangnya ada. Tuan Syed Sulaiman kereta ada tak sekarang ni? Alright. So itu cara yang betul. Ini cara saya lah kan. Banyak orang bila dia tanya orang macam mana nak mula kereta sewa, dia suruh beli kan. Beli, lepas tu tak, customer tak ada. Lepas tu mulalah buat iklan merepek-repek apa semua kan. Iklan kereta sewa murah apa semua. Lepas tu yang datang tu ada customer yang bagus, ada customer yang problem kan. Lepas tu bila dapat customer yang problem, memang tak tidur malam lah. Alright. So pada saya lah, cara yang betul adalah sebelum kita buat betul-betul bisnes tu, validate dulu. Saya tak tahu lah orang panggil apa, bootstrap punya cara. Start dengan apa yang you ada. Alright, macam Tuan Syed Sulaiman ni, dia start je dengan apa yang ada, apa yang dia ada kan. So dia dalam keadaan tak ada kereta kan, tak boleh nak apply loan semua, tapi dia start je. So masa tu apa yang dia ada, dia boleh buat live. Dia boleh buat. So you all kena berani lah, kena berani, kena buang malu. Tapi sekarang ni zaman TikTok, lagilah mudah. You buatlah konten. Kalau you malu nak live, you buat konten-konten, you buat video-video apa semua kan. Tuan Syed Sulaiman dia komen, ada wira sahaja atas nama isteri, tapi urus kereta kawan-kawan je sekarang. InsyaAllah Azia baru 2 unit on the way. Alhamdulillah. Sekarang berapa total Tuan Syed Sulaiman? Berapa total dah? Kalau you all nak sewa kereta dekat Kuantan, boleh contact Tuan Syed Sulaiman ni. Kalau nak tanya dia pun boleh kan. Boleh tak Syed Sulaiman? Kalau ada kawan-kawan nak belajar buat bisnes kereta sewa, boleh share tak nanti? You make sure you follow lah. 16 unit pelbagai jenis. Alhamdulillah kan. And then nampak Tuan Syed Sulaiman ni, dia tak ada kereta, dia ada Proton Wira je atas nama isi. Tapi disebabkan dia ni pandai cari customer, dia pandai buat marketing, so orang bagi kat dia 16 biji kereta kan. Ajak saya kawasan Kedah. Okay, Syed Sulaiman, sale paling tinggi pernah dapat berapa? Sepanjang you uruskan 16 biji kereta tu, total sale berapa yang you pernah dapat? Cuba komen. Ini alhamdulillah lah, kita ada orang yang saya cerita tu, dia ada dalam live ni. So kita boleh borak dengan dia. Sekejap, saya boleh invite dia tu. Macam mana saya tak boleh invite? Kalau saya pakai phone satu lagi, saya boleh invite orang tau. Phone ni saya tak boleh nak invite orang. Dalam 8,000 lebih kan, 8,000 lebih uruskan 16 biji kereta kan. And then yang penting sekali, you punya commission tu berapa? 8,000 16 biji, tapi pada saya 8,000 tu tak banyak kan. Dalam 16 biji tu berapa profit yang you pernah dapat? Kan. Macam mana saya nak invite Tuan Syed Sulaiman ni? Tak boleh. Kalau pakai phone satu lagi, saya boleh add orang untuk join live, boleh sembang. Okey, daripada 8,000 lebih tu berapakah keuntungan? Yang penting untung. Sale tu tak penting kan, yang penting untung. Kalau sale banyak tapi tak ada untung, tak guna juga. Kan. Maknanya commission lah, commission. Siapa kat sini yang ada buat bisnes kereta sewa kan? And then kalau you all nak buat bisnes kereta sewa, nak belajar apa semua, boleh lah, saya boleh ajar lah. Cuma sekarang ni saya cas setahun RM300 kan. Tekan nama dia, terus angkat, naik, salam semua. Abang buat kereta sewa lagi?
kereta sewa tu masih lagi, sebenarnya masa lockdown tu masih jalan lah, tapi tak banyak. Bila kita memasuki fasa endemik, booking kereta sewa tu makin banyak. Sebenarnya saya nak fokus dekat bisnes yang saya buat sekarang ni lah, bisnes SKV kan. Tapi bila customer duk contact kita apa semua, and then kita pun tak boleh nak bantu customer, and then dalam masa yang sama ada ramailah orang mesej saya apa semua minta nak saya ajar macam mana nak buat kereta sewa kan. So saya pun fikir tak apalah, saya charge RM300 setahun, saya ajar dia orang ni buat kereta sewa sampailah dia orang boleh buat duit lah kan. Alright. And then kalau saya bantu orang yang nak buat kereta sewa ni, dia orang boleh buat kereta sewa, so saya pun boleh settlekan masalah customer saya ni yang duk booking tapi tak ada kereta. So 2 in 1. Profit bulan lepas dalam 3K, Alhamdulillah, nampak? So siapa nak bagi 3,000 kan? Kereta pun tak ada, tolong uruskan kereta orang je, sebulan boleh dapat 3,000. Ada tak sesiapa yang nak 3,000? Tak payah tak payah ada kereta kan. Just buat marketing je, and then bila you pandai buat marketing, orang akan bagi kereta kat you, you tolong uruskan, tolak, dapat untung RM3,000 kan. And then siapa nak bagi? Kereta sewa ni yang best ni adalah you ada freedom, you ada kebebasan. You nak apa? Sebab apa? Dia kerja ikut masa you. Kan, macam orang booking pun semua, you deliver kereta, lepas habis job tu you suka hati you lah nak buat, betul tak? Yang saya suka lah, tak ada orang boleh control you. Kan, macam kalau kita kerja makan gaji ni, pagi-pagi kena pergi kerja kan, lepas tu tak boleh suka-suka hati apa semua, dan balik pun kena balik ikut masa kan. Tapi kereta sewa ni, you kerja ikut you. Tapi macam you buat kereta sewa kan, lepas tu you ada job-job yang you kena settle kan, you settle kan, habis tu suka hati lah. You nak bawa anak bini jalan makan kan, ataupun masa you buat kerja tu, you boleh bawa anak-anak you boleh bawa family you untuk sama-sama buat kerja. Macam saya dulu, masa saya deliver kereta, isteri saya pun tolong, anak-anak pun ikut kan. Lepas tu habis settle job, bawa lah dia orang belanja makan. Assalamualaikum. Ya. Ya, profit bulan lepas 3K, Alhamdulillah. Saya setakat hari ni Alhamdulillah 13K. Macam mana nak meroket lagi tuan? Okey, Nas NRB, 13K tu berapa biji kereta ada? Saya masa PKP, kereta semua dipulangkan semula kepada owner. Buat macam mana kan PKP? Awal bulan 6 baru mula semula dari zero. Tak ada kereta, start semula macam mula-mula dulu, marketing tanpa ads kan. Alright. So Tuan Syed Sulaiman ni kan, kalau ikut dia cerita tu, bulan 6 tahun ni baru dia start. Maknanya bulan 7, bulan 8, 2 bulan lebih dia buat marketing, sekarang ni dah ada 16 biji kereta. Kereta sewa ni senang tuan-tuan, senang. Dia macam, ada orang tanya berapa modal nak mula. Modal ni you start dengan apa yang you ada je kan. Tak payah nak pening kepala beli kereta. Sebab apa, dekat luar sana ramai orang ada kereta, tapi dia satu, tak ada masa nak uruskan kereta sewa tu kadang-kadang. Yang kedua, dia sendiri pun tak tahu macam mana nak run kereta sewa tu. And then so kalau you ada kepakaran, you ada kemahiran kan, so you boleh je ambil kereta dia orang ni, tolong uruskan. Tapi kena jujur lah kan. Member buat orang sewa bawa dadah kereta sadai kat balai dekat 2 tahun dah, kes tak selesai, tak boleh ambil lagi. Okey, yang ni biasanya orang ni dia buat bisnes kereta sewa tu sebab dia tidak ada mentor, dia tidak ada guru. Dia tengok orang buat kereta sewa, dia pun buat. So biasalah, bila you buat bisnes, tidak ada orang guide, tidak ada orang ajar, you akan langgar dinding lah. Betul tak? Cuba you tanya kawan you tu, siapakah guru dia, siapa mentor dia? Saya rasa dia tak ada guru, dia tidak ada mentor kan. Macam saya pun, saya buat bisnes kereta sewa, saya ada guru saya ada abang saya, and then along the way tu saya pun ada juga buat mistake, and then saya belajar dari situ, dan saya gunakan pengalaman tu untuk ajar orang lain pula kan. Cuba you tanya kawan you tu, siapakah mentor dia, dia belajar kat siapa? Mesti saya rasa memang dia tak ada mentor lah, dia tak ada guru kan. So macam mana you nak elak sewa kereta dekat penjenayah
kan. So sebenarnya macam saya lah, pengalaman saya lah, along the way saya buat bisnes kereta sewa, walaupun saya ada mentor, walaupun saya ada guru, abang saya, tapi abang saya ni dia tak pernah ada kes orang sewa kereta, orang sewa kereta curi kereta dia, orang sewa kereta bawa dadah, tak ada. Sebab apa? Dia sewa kereta, dia buat bisnes kereta sewa kat Langkawi. Memang takkan mungkin orang boleh curi kereta, dan kalau nak bawa dadah tu pun memang jarang lah. Alright. So abang saya, dia tak boleh nak guide saya dari segi risiko kereta hilang, risiko orang buat jenayah. So dekat situlah saya mengalami sendiri. Saya pernah ada kereta, customer sewa. Lepas tu customer ni, dia gunakan kereta tu untuk buat rompakan. Kan, nak tahu tak cerita? Kereta saya tu kena tahan, kena sita, tapi saya boleh bawa keluar balik. Kan? Nak tahu tak cerita? Kereta, alhamdulillah, ada kawan nak pajak kereta. Setakat ni 1 biji dia, tuan. Kes member saya tu macam mana nak buat tu, tuan. Alright. Sebenarnya kalau dia sewa kereta, lepas tu kalau dia ada dokumen sewa, and then dia ada ambil IC, driving license apa semua, dia just bawa je dokumen sewa tu, rental agreement tu dengan IC license, dia tunjuk dekat polis. Polis hanya boleh sita borang sewa je. Kereta dia kena pulang balik. Sebab apa? Dia ada bukti mengatakan kereta ni kereta sewa, walaupun kereta tu tak ada lesen. Kan? So tanya kawan you tu, dia ada tak borang sewa? Dia ada tak ambil IC driving license customer ni? Kalau ada, you tunjuk je benda tu dekat polis. Macam saya dulu pun ada customer saya ni, dia sewa kereta. Lepas tu dia bukannya sewa sebiji kereta, dia sewa berbiji-biji. Dia sewa kereta, lepas 2 hari dia tukar kereta baru, kan. Lepas tu lepas 2 hari dia tukar kan. Tapi setiap kali dia tukar tu memang kita ada rental agreement lah, memang kita ada record apa semua. So ada sekali tu saya dapat information kereta yang yang customer ni sewa terlibat dalam rompakan. Dia rompak ni bukannya dia pergi kedai ke rompak, dia tengok ada makcik tua jalan tepi jalan, dia orang berhenti, dia rompak makcik tepi jalan tu. Macam tu kan. Dia jumpa siapa-siapa tepi jalan, dia orang berhenti, dia orang belasah orang tu, dia orang rompak, dia curi je apa yang dia ada kan. So orang nampak kereta tu, and then kereta tu memang kereta sewa saya. Tapi polis duk cari-cari tak jumpa kan. And then saya pun bila dapat information tu, saya pun pergi balai polis. Saya kata, tuan, kereta ni memang kereta saya yang laporan mengatakan kereta ni buat rompakan. So polis pun tanya siapa yang sewa. So saya pun bagilah borang sewa apa semua. And then saya tunjuk, customer ni dia sewa kereta ni. Memang banyak kereta. Lepas tu polis pun minta lah, dia nak sita borang sewa tu. So saya pun bagilah borang sewa tu. Lepas tu kereta tu dia tahan sekejap, polis ambil gambar apa semua, saya boleh ambil balik kereta tu. Kan. Alright. Ya, ada tuan dokumen tu, tapi atas orang lah. Atas orang macam mana tu? Maksud saya, dia lepas orang urus sewa. Okay. So orang yang urus sewa tu orang yang urus sewa tu, dia ada tak dokumen? Kan? So yang saya rasa lah, orang yang urus sewa tu banyak dekat luar sana lah. Dia mungkin dia tidak ada ilmu, tidak ada pengalaman apa semua. Dia pun cara marketing dia pun salah. Itu yang menyebabkan dia dapat customer yang bermasalah. Biasa kalau polis sengaja tak bagi sebab dia nak kita swap duit dalam poket. Tak juga. Macam saya dulu saya tak ada bagi swap apa-apa. Sebab apa? Memang kalau kita ada dokumen apa semua, dia kena release kereta tu. Kan? Janji you ada dokumen, mana boleh. Kan kita sewa kereta dekat orang, kita dah ada bukti apa semua. Lepas tu dia masih lagi nak tahan. Tak boleh. You boleh gunakan peguam lah. Ambil peguam, minta peguam keluarkan ni lah. Alright. Tapi macam saya dulu lah, ada satu kes tu, customer ni dia sewa kereta saya. Lepas tu dia orang pergi merompak kedai dulu lah kan. So kereta tu memang kena sita. Tapi
kena sita tu, saya tak tahu kereta tu dah ditahan dekat balai polis. Polis pun cuba kontak saya, tak dapat. Lala saya terjumpa dekat balai polis kan. Tanya-tanya, oh kereta ni memang ada kes, dia orang ni cuba merompak kedai lah kan. So saya pun nak mudahkan kerja, saya pun appoint lawyer. Lawyer saya ni pun communicate dengan polis tu, and then pergi mahkamah apa semua, keluar surat. So kereta tu dapat release, tapi saya kena bayar lah 2,000 dekat lawyer tu kan. Okey, tapi benda yang penting sekali saya nak share dekat you all lah, apakah kesilapan saya yang menyebabkan kereta saya masa dulu disewa oleh perompak-perompak ni, kan. Dia sebenarnya dia ada kesilapan lah, kesilapan yang saya buat. Alright. Okey, ada tuan dah tunjuk tapi polis kata tak boleh selagi kes tak selesai. Tak boleh. Dia sebenarnya boleh keluar je kereta tu, sebab saya sendiri ada pengalaman. Ada beberapa kes lah kereta saya kena sita. Lepas tu saya tunjuk dokumen sewa, dia bagi lah. Tapi mungkin lah polis tu nak duit lah. Mungkin lah kan. Mungkin lah. Sebab apa? Kereta tu dia orang tahan, sebenarnya dia nak curi je barang-barang dalam tu. Dia nak curi bateri lah apa semua kan. Ada jugalah kes kawan saya kena, dia ada dokumen sewa apa semua. Lepas bayar 500, keluarlah kereta tu. Kalau tak bagi, memang kereta tu hilang lah. Hilang tu, hilang ni apa semua kan. Tu tujuan dia curi lah bateri lah apa segala benda kan. Kita dapat dah telai dah kereta tu. Memang ada jugalah kes, tapi tak semua. Macam tempat saya, saya tunjuk dokumen sewa, mungkin polis kat situ memang jujur lah, memang tak ada nak terlibat. Ada setengah-setengah balai polis memang ada macam tu. Memang ada kawan saya, dia lepas dia bayar, baru dapat keluar. Okay, mungkin kena ni lah, tapi kalau boleh elakkan lah. Kalau tak boleh Alhamdulillah saya dekat tempat saya dekat Bintulu, memang Alhamdulillah polis kat sana memang tak ada libat lah, memang tak ada libat. And then kita dah tunjuk bukti, memang kita berniaga kan, kita berniaga, Alhamdulillah memang lepas kereta. Okey, saya nak ceritalah kesilapan saya lah, kenapa kereta saya, sepanjang saya buat bisnes kereta sewa, saya pernah hilang kereta 7 biji. 1 biji total loss. Kereta yang orang bawa jenayah tu memang ada beberapa kes lah. So bila saya tengok background pelanggan-pelanggan ni kan, saya tengok kereta ni customer ni sewa hilang, customer ni sewa dia buat rompakan, dia sewa pula. So bila saya tengok dia orang punya profile, sebab masa tu saya dah ada Sitos lah, saya dah ada sistem Sitos. So bila saya check dia orang punya background ni, dia orang ni kebanyakannya dia orang ni memang dah ada dia dah ada rekod masalah kewangan. Biasanya dia orang ni dah ada rekod pinjam alung, dia orang dah kena blacklist dengan alung, ada yang bankrupt, ada yang, so dia orang ni memang dah ada, memang ada kes mahkamah. Sebab apa, bila kita ada Sitos, kita boleh check dia orang ni. Dia cakap, dia orang ni kalau pinjam alung, kalau dia ni dah start pinjam alung pun dah Sitos dia, maknanya something wrong dekat customer ni. Alright. So dekat situ, sebenarnya aku nak sewa kereta ni, aku tak boleh sewa kereta dekat semua orang. Macam dulu, siapa-siapa yang nak sewa kereta dengan saya, dia telefon saya, masa tu staff saya lah urus, dia telefon je, kita tak ada check apa-apa, kita bagi je kereta. Lepas tu kereta tu macam-macam jadilah. So daripada kes-kes yang berlaku tu, saya tengok, sebenarnya tak semua orang yang telefon kita tu kita boleh sewakan. So kita kena ada SOP macam mana kita nak filter benda tu lah. Alright, apa yang saya buat, saya perhati syarikat-syarikat kereta sewa yang dah establish, macam mana dia orang control benda ni. So saya duk perhati. Rupa-rupanya syarikat-syarikat kereta sewa ni, kalau nak sewa kereta dengan dia orang tak terima payment cash, online transfer semua tak boleh. Kalau you nak sewa kereta dengan dia payment tu hanya guna kad kredit, kan. So macam tempat saya ada macam company-company yang dah besar-besar ni, so kalau nak sewa kereta dengan dia, kena bayar pakai kad kredit. Nak bayar cash tak boleh, nak online transfer tak boleh, kalau check pun mesti daripada company. So itu dia punya SOP. So bila dia buat SOP-nya tu, maknanya kalau orang tu dia ada kad kredit, maknanya dia memang tak ada blacklist kan, nama dia clean lah. Sebab apa, bukan semua orang ada kad kredit, betul tak?
Tak juga tuan, mereka kata takut ada ubah, contoh tukar cat yang boleh buat kes kalah. Tak juga. So memang masa saya dapat keluarkan kereta tu, memang polis dah bagi arahan kereta tu saya tak boleh jual, tak boleh buat apa sampai kes tu settle. Cuma saya boleh pakailah kereta tu. Tuan nak tanya kawasan Simpang Renggang Johor ada dah ada GM Hub? Saya tak ingat lah. Tapi Johor tu tak ada dalam berapa orang lah. Dia sebenarnya dia tak ada masalah pun ada ke tak ada, kan. Dia bisnes GM Hub ni dia sama macam bisnes takaful, bisnes insurans. So macam insurans ni dia pun ada banyak ejen. Dekat satu lokasi tu pun ada ejen yang sama. So ejen ni siapa yang rajin, siapa yang kuat, siapa yang konsisten pun semua dia dapat lah. Tapi kalau you masuk, you duduk kan, training tak nak masuk kan, marketing tak nak buat kan, memang tak dapat apa-apa lah. Sama juga dengan ejen takaful. Ejen takaful ni dia kena masuk training, dia kena buat marketing, dia kena buat personal branding semua kan. So barulah dia dapat hasil. Ada juga ejen takaful ni yang masuk training tak masuk, marketing tak nak buat, tak nak buat content semua, personal branding tak ada kan. So tak ada lah. Bisnes GM Hub ni sama. Siapa yang rajin dia dapat lah, siapa yang tak buat apa-apa tak dapat apa-apa lah. Faham tak? So dia tak ada isu dah ada orang ke tidak, kan. Sebab apa, yang masuk tu kadang-kadang bukannya buat pun kan. Alright, faham tak? Alright. So cerita pasal yang kereta hilang ni, kereta saya hilang, kereta guna jenayah ni, bila saya tengok company-company besar-besar ni, ni dia punya SOP nak sewa kereta hanya boleh bayar pakai kad kredit. So bila dia jadi SOP macam tu, memang jaranglah dia orang ni akan deal dengan customer bermasalah. Sebab apa? Bukan semua orang boleh ada kad kredit, kan. Kalau orang tu dah kena CITOS, tak confirm dia tak boleh ada kad kredit. Kalau ada orang tu dah kena blacklist dengan Along, maknanya something wrong lah. Confirm orang ni takkan ada kad kredit. Kalau orang tu dah ada kes mahkamah, kemungkinan dia pun tak ada kad kredit. Alright. Allahu Akbar. Saya ada buat kereta sewa selama 2 tahun. Buat sendiri je. Ada satu kereta Alza. Okay, terbaik. Alright. Banyak kalau bertindih tempahan, kereta dah keluar. Banyak kali. Okay. So that's why you kena ada circle, you kena ada support. So macam saya GM Hub sekarang ni ada lebih kurang 150 orang. So bila you tak cukup kereta, you boleh tanya dekat kita punya team, tanya dia orang. So dia orang akan support lah. So beza GM Hub ni dengan grup-grup lain, macam GM Hub ni memang saya pesan kita buat kereta sewa ni untuk selesaikan masalah pelanggan, bukan nak tambah masalah pelanggan. So kereta dia orang tu kena make sure lah kereta tu bersih kan, tip-top kan. So bagi dekat customer. Sebab apa? Kalau you ambil kereta di kalangan GM Hub ni, you tak payah pening kepala pasal kualiti. Macam saya pun kadang-kadang ada juga ambil kereta daripada outsource. Tapi lah memang kena maki lah dengan customer kan. Kereta teruk lah kan, bau kepam lah, tak jaga lah apa semua. Lepas tu macam-macam lah dia punya SOP pelik-pelik kan. So macam GM Hub ni, kita punya kualiti tu sama je. Faham tak? Itu yang saya buat tu. Sebelum ni memang kita ada ambil outsource, memang macam dulu lah. Saya dapat customer, lepas tu pergi ambil kereta outsource, memang kadang-kadang memang kita kena kencing dengan supplier, kadang-kadang customer kita kena kencing dengan ni kan. So bila dengan GM Hub ni, so kita dah di brief, kualiti kena sama, SOP kena sama apa semua kan. So tak adalah isu kena kencing ke, kena ni semua, sebab kita punya term and condition semua sama. Macam saya dulu lah, ambil kereta orang kan, lepas tu tiba-tiba kita ada extra charge. Kita dah cakap customer harga macam ni, tiba-tiba ada additional charge. Dekat luar sana ada setengah-setengah company dia scam. Dia bagi macam ni, lepas tu ada contoh dia nak sewa kereta dia kena bayar deposit. Lepas tu customer bayar deposit, lepas tu ambil kereta, balik tu return, kereta ni ada ni cala, padahal memang dah cala lah. Ada cala ni, kita nak tolak you punya deposit. Aduh, customer tak boleh nak buat apa kan, tak boleh nak argue. So saya pernah ada saya ambil kereta daripada outsource. Kereta macam Alphard macam tu lah, Alphard. Dia hantar kereta tu malam, kereta tu dah lah hitam, hantar waktu malam.
kita pun tak perasan kan, tapi kena bayarlah deposit kan. Lepas tu serahlah dekat saya punya customer kan. Lepas tu customer tu pakai apa semua, and then customer tu return. Bila return je, yang owner kereta tu kereta ni ada cala lah, kita nak tolak deposit 500. So saya tanya customer, korang ada langgar apa-apa? Tak ada, kita tak ada langgar apa-apa. Nampak sebab customer tu sebenarnya kawan saya, memang saya kenal dia kan, memang jarang lah dia nak menipu kan. And then orang yang sewa Alphard ni memang bukan calang-calang orang lah. So yang owner kereta ni cakap, tak ada, kereta ni kita hantar elok apa semua, memang ada cala apa semua, kita nak charge balik, kita nak charge RM500, memang burn deposit. Ya Rabbi, aku buta-buta je aku kena kencing kat situ kan. So kalau macam saya punya team, kalau dia buat macam tu, siap lah dia orang kan. Tu kalau boleh nak ambil outsource, nak SOP sama je kalau under JM Hub. Alright. Make sure masuk saya punya team. Tapi bayar je 300 kan. 300 sistem kita bagi, training kita bagi, support kita bagi, insyaAllah kan. So niat saya ni, saya nak team saya ni sampai satu masa diorang ni boleh beroperasi, boleh beroperasi dengan hati yang tenang, boleh serve customer, customer happy apa semua. And then saya nak diorang ni grow. Saya nak diorang ni boleh ada 10 biji kereta, 20 biji kereta, 30 biji kereta, 40 biji kereta. Saya nak diorang ni boleh jana income RM60,000 sebulan, RM70,000 sebulan, RM80,000 sebulan kan. So daripada bisnes tu dia boleh beli rumah, dia boleh beli emas, dia boleh sediakan peluang kerja, dia boleh berzakat, bersedekah. Ada tak sesiapa yang nak? Ada tak sesiapa yang nak sampai ke level tu? Hanafi, you nak tak? You nak tak? You masuk ni, and saya bagi training pun semua, sampailah you boleh ada 10 biji kereta, 20 biji kereta, and then you punya income tu RM10,000, RM20,000 sebulan kan. And then you boleh sediakan peluang kerja, and then you boleh beli rumah, and then you boleh beli emas, you boleh bersedekah, berzakat. Itu yang saya nak. Alright, kalau nak nanti make sure daftar pada hari yang saya ni. Kita akan buka pendaftaran tu 25 hari bulan. Saya memang buka sebulan sekali je. Sebab apa? Bila daftar je memang saya sibuk gila. Orang tanya apa semua. Lepas minggu tu settle lah. Kalau you daftar hari-hari, memang hari-hari saya sibuk. Sebab apa? Tanya, Tuan Wahid macam mana ni? Macam mana? Letih. Alright. So macam mana nak join? You WhatsApp je saya. You pergi dekat bio, WhatsApp saya. Cakap you nak buat kereta sewa kan. Tapi yang saya ni saya charge lah 300 setahun. Setahun saya 300. Dan saya punya team ada yang sekarang ni, ada yang dia punya income pun dah ada RM50,000 sebulan kan. Ada yang RM12,000 sebulan, ada yang RM16,000 sebulan. Dia start from zero. Ada yang start dengan sebiji kereta, sekarang ni dah ada 6 biji kereta. Ada yang langsung tak ada kereta, sekarang ni 16 biji kereta. Sekarang ni untung RM3,000 sebulan kan. Siapa nak bagi kan? Modal agak-agak berapa? Modal ni sebenarnya you boleh start from zero. Tak ada modal pun tak apa, tapi kena belajar lah. Sebab apa? Bisnes kereta sewa ni saya rasa dekat luar sana, kalau you tanya siapa-siapa pun orang tak nak ajar. Sebab apa? Kenapa dia nak ajar you kalau you jadi pesaing dia? Kan? You tanya, you pergilah jumpa otai-otai kereta sewa, you minta dia ajar, memang dia takkan ajar. Dia akan cakap, susah lah, jangan buat. Memang dia tak nak you jadi pesaing dia. Macam saya pula, kenapa saya nak ajar you kalau tidak mendatangkan apa-apa faedah kepada company saya? So at least saya charge sikit 300, company saya dapat duit, and then you pun buat duit. Sama-sama buat duit lah. Alright. And then saya pun, saya charge 300 tu bukannya 300 kosong. Saya sediakan sistem kan, saya sediakan group support, and then dokumen sewa, and then kita pun support dengan CTOS kan. So kalau macam customer you tak nak bayar, kita boleh blacklist kan customer tu. Kan. And then coming soon lah, saya tengah partnership dengan ada satu company ni. Kalau you tak cukup kereta, you sebut je you nak kereta, company ni akan supply kereta you. You nak berapa? 5 biji, 10 biji boleh. Kan? Tak payah bayar down payment. Cuma you punya profile tu kena kuat lah. Kan? So coming soon lah, coming soon. Macam team saya ni, bila dah dia orang punya sale pun banyak, dia punya cash flow pun dah cantik, dia just sebut je berapa biji dia nak. Saya just inform company ni akan hantar kereta. And then dengan syarat you approve lah, you apply loan lulus, company ni akan hantar kereta, tak payah bayar down payment. Tapi kereta second hand lah, kereta second hand. Ada tak sesiapa yang nak? So macam kereta sewa ni, masalah ramai orang adalah down payment. Kalau sebiji kereta tu harga kereta RM30,000, kalau 10% dah RM3,000. Kalau you nak beli 5 biji kereta dah RM15,000. Letih juga nak cari tu kan. Tapi macam ni,
You just apply loan approve, company ni hantar kereta, tak payah bayar down payment, bayar je bulan-bulan dekat bank. Alright. So apa tadi saya nak cerita pasal ni, macam mana nak control, nak elak customer-customer yang bermasalah ni kan. So bila saya tengok company-company ni dia punya SOP, tapi saya tak boleh lah nak tiru SOP company ni. Sebab apa? Macam saya masih lagi ada customer-customer yang contact nak bayar cash apa semua kan. So apa yang saya buat adalah saya buat website. And then website tu, customer dia masuk dekat website tu, dia boleh pilih kereta, dia boleh pilih tarikh, and then website tu dia akan calculate lah berapa sewa, and then dia boleh order dekat website. Dia boleh order dekat website. So bila dia order, saya pun akan dapat notification lah, oh ada customer order. So bila dapat order tu, saya check lah ada kereta ke tidak, and then bila kereta tu ada, and then saya approve, customer ni baru dia boleh buat payment. So bila dia buat payment tu, saya boleh tengok lah customer ni kereta macam mana. So biasanya kalau customer ni dia booking online, lepas tu dia bayar online, InsyaAllah lah 90% customer ni adalah customer yang bagus. Kalau macam customer ni dia contact kita pun semua, bos saya nak sewa kereta lah, nak sewa kereta pun semua. Bila kita suruh dia booking online, dia akan bagi macam-macam alasan. Saya tak reti lah, saya tak ada email pun semua. So customer ni agak berisiko. Sebab apa? Orang-orang penjenayah ni, customer yang bermasalah ni, memang kalau kita suruh dia booking online, memang dia akan mengelak. Alright. So kalau customer yang dia kata tak boleh pun semua, yang ni saya letak tepi dulu lah. Saya tak layan. Saya hanya fokus kepada customer-customer yang booking online. Lepas tu bila dia booking, dia bayar pula, saya boleh tengok lagi cara dia bayar. Kalau dia bayar pakai kad kredit, macam company saya, kita punya sistem tu, customer boleh pakai kad kredit ataupun kad debit. So kalau customer boleh bayar kad kredit, kad debit, maknanya customer ni kategori yang okey lah. Saya panggil customer daripada syurga kan. Kalau dia bayar pakai online banking pun still okey. Kalau dia bayar pakai cash deposit machine, dia bagi slip kan, kita tengok, ni pakai cash deposit machine, maknanya dia pergi machine ATM, dia bank in duit. So pada saya ni, customer ni agak berisiko lah. Walaupun dia booking online, tapi dia bayar pakai cash deposit machine, maknanya something wrong. Kenapa dia tak bayar online je? Kan? Ini customer ni pada saya berisiko sikit lah. Kalau dia nak sewa kereta, kita minta lah business card kan, dekat mana dia kerja, dekat mana dia tinggal. Kalau dia boleh bagi, baru kita bagi kereta. Alright. Kalau customer ni cakap saya nak bayar cash, customer ni sangat-sangat berisiko. So biasanya kita tak akan entertain lah customer ni. Sebab pengalaman saya lah, customer kalau dia tak boleh bayar online, dia tak boleh pakai kad kredit, mana something wrong. Mesti something wrong. Sebab apa saya duk survey customer-customer saya yang bermasalah ni, ada kes blacklist, ada kes pinjam along tak bayar, ada kes mahkamah, ada kes jenayah. So orang-orang macam ni memang dari segi accounting tu, dari segi online banking tu memang cloud. Memang dia orang ni dah kena blacklist. Memang kadang-kadang dia orang pun tak ada account. Saya baca. Okey. Izwan, tuan pernah tak alami kerugian dan kegagalan dalam hidup, dan apa tuan buat untuk bangkit? Ada tuan. Ada. So saya punya zaman kejatuhan tahun 2020. Sebenarnya sebelum saya jatuh tu, bisnes saya dah struggle dah kan. Start daripada tahun 2015, kira dia punya cabaran tu lagi besar. Saya start bisnes kereta sewa daripada tahun 2006 sampailah 2015. Memang time tu memang saya buat duit lah. Buat duit kan. Masa tu saya buat bisnes kan, tak ada lesen pun. Saya buat tak ada lesen. So bila buat tak ada lesen ni memang untung gila lah. Kita tak payah nak pening kepala bayar ni kan. Tapi lama-lama saya cakap, sampai bila aku nak buat kereta sewa tak ada lesen? So saya pun apply lesen kan. Bila apply lesen tak, tahun 2015 saya dapat lesen. And then masa tu juga GST diperkenalkan. Okay. So bila ada lesen ni, saya ingat bila ada lesen ni kita boleh lah run dengan hati yang tenang. Bila ada lesen je, rupa-rupanya lagi banyak saya kena serang. Dengan KWSP datang serang kan, dengan LHDN datang serang, dengan custom datang serang, macam-macam serang saya.
Oh, nak ambil tu, nak ambil ni. Kalau saya tak follow, kalau saya buat salah, kena penalty. So lepas daripada tahun 2015 tu, saya kerja saya duk bayar denda je, bayar denda. Sebelum tu saya buat suka-suka hati je. Memang tak ada lesen pun semua. Niaga tapi tak ada ni kan. So relax je, memang buat duit. Tapi lepas 2015 dengan macam-macam lah, KWSP, custom, LSDN datang serang semua kan. Tapi tak apalah, saya cubalah bayar. Kena bayar kan. Business tu dah start struggle kan. Alright, so masuk tahun 2020, bila GST diperkenalkan, dekat sinilah berlaku macam bisnes saya start jatuh lah. Sebab apa? Bila GST diperkenalkan, saya ada banyak, masa tu saya panggil lisensi lah, saya ada banyak lisensi tau. Satu Malaysia ramai. So bila GST diperkenalkan, macam dulu kan, macam sebelum GST, so customer boleh contact dia orang, booking pun semua, bayar direct kat dia orang, and then dia orang bayar je lah dekat saya 2.5%. Kalau customer bayar RM100, saya ambil RM2.5. Senang, very simple. Customer contact dia orang, settle, bayar, and then dia orang kira sebulan sekali berapa. Dia just bayar dekat company saya 2.5% sebagai royalty sebab guna brand ni kan. Very simple. Tapi bila lepas GST diperkenalkan, so tak boleh buat macam tu. Sebab apa? Kalau buat macam tu, kita kena denda pula. Alright, so customer kena bayar dekat company saya, and then kita kena keluar tax invoice lah dekat customer. Lepas tu yang saya punya lisensi ni pula, dia kena submit claim. Lepas tu saya punya staff ni, dia kena check lah berapa customer bayar, berapa transaction fee pun semua. And then lepas 10 hari baru boleh bayar. Sebab apa? Nak kena check ni. And then masa tu kita punya sales sebulan dalam 400,000, 500,000. So saya punya team tu kena check satu-satu. So bila jadi macam tu, satu, saya kena hire pekerja. Saya kena ada 4 orang pekerja yang jaga bahagian account. Okay, yang nak check duit, yang nak buat claim, yang nak check claim, yang nak release payment pun semua, yang nak buat accounting, kena ada 4 orang pekerja. Dulu sebelum GST seorang je pun okey kan, very simple. Tapi bila GST je kena ada 4 orang. So 4 orang ni saya kena bayar gaji. Bila bayar gaji, KWSP datang serang kan. Bayar lambat sikit kena kan. Letih, hari-hari saya dapat WhatsApp daripada KWSP, minta bayar. Kita dah struggle kan. Lepas tu bila GST diperkenalkan, saya bukan nak salahkan siapa-siapa, ini berlakulah. Adakah lagi yang mendengar saya punya cerita ni? Alright, jangan saya jawab satu-satu soalan. Alright, so bila GST tu, ini saya punya lisensi ni dulu ramai tu. Lepas tu dia orang aku ni sekarang ni duit dah lah lambat. Lepas tu kerja dia orang bertambah, untung dia orang makin kecil. So apa yang berlaku, saya punya lisensi seorang keluar mana, dia orang pun tak tahan kan, nak duduk bawah company saya. Sebab dah jadi macam kerja banyak, payment lambat, lepas tu untung pun makin kecil, baik dia keluar buat sendiri. So masa tu bila lisensi saya ni keluar, so saya punya bisnes tu start untung kan. Tapi saya tak apalah, fight juga. So dengan KWSP datang serangnya, dengan custom datangnya, dengan LSDN nya, dengan saya punya lisensinya keluar kan. So bisnes tu memang struggle lah. Tapi saya cuba fight juga kan. Sampailah tahun 2020, COVID kan. Bila COVID datang, aku ni dah struggle dah ni. Masuk COVID memang game over lah. Kan. Langsung tak ada income. Bila dah tak ada income, macam mana saya nak bayar segala komitmen? Gaji pekerja, sewa segala memang tak boleh bayar apa semua kan. Lepas tu tapi masa time COVID tu, bila lockdown je, saya pun tak ada pilihan lah, terpaksa buat bisnes lain lah. Masa tu saya jual produk makanan. Tapi sebab mungkin saya tak ada pengalaman, saya tak pernah jual produk, so tak ada pengalaman apa semua, bisnes tu gagal lah. Duit saving saya habis, pekerja saya berhenti semua. Lepas tu hutang-hutang saya tak boleh nak bayar. Lepas tu saya dah start kena saman. Lepas tu dah kena saman, saya kena blacklist. Lepas tu dah kena blacklist, saya punya account pula kena freeze. Memang masuk tahun 2021 tu, kira macam saya ni dah jatuh. Dah struggle, dah jatuh. Dah jatuh ditimpa tangga. Ditimpa tangga, kena sepak masuk dalam lubang pula. Dah masuk dalam lubang, ada orang ambil batu hempuk kepala saya kan. Lepas tu tanam saya hidup-hidup. Macam tu lah perumpamaan dia.
Orang jatuh ditimpa tangga, saya jatuh ditimpa tangga, kena sepak masuk dalam lubang, hempuk dengan batu, timbus hidup-hidup. You bayangkan, akaun you kena beku, akaun bank you kena beku, you tak boleh nak withdraw duit. Kalau Arab mahkamah tak boleh, saya macam tu, ya Allah, memang terduduk lah kejap. You pernah tak ada tak sesiapa yang pernah alami apa yang saya alami? Kan? Kalau you jadi kat you, apa yang you rasa? Bisnes you jatuh, bisnes kereta sewa you jatuh, tak ada income. Pekerja semua dah berhenti, duit saving habis, hutang tak boleh bayar, dah kena saman, lepas tu nama dah kena blacklist, akaun bank kena beku. Kan? Sudah jatuh ditimpa tangga, kena tendang masuk dalam lubang, kena hempuk dengan batu, tanam hidup-hidup. Itulah yang berlaku dekat saya. Kan? Saya baru rasa rugi 60k dah mental. Saya punya hutang kira-kira dekat 1 juta kan. Dekat 1 juta. Kalau nak ikut kan boleh gila dah. Kan? Boleh gila. Tapi kita sedih-sedih pun tak guna juga. Kan? Tak selesai masalah juga. And then masa dalam keadaan saya cuba bangkit tu, you bayangkan, saya tengah buat live kan, tiba-tiba orang yang saya hutang tu telefon, mana duit aku, kan. So kalau you tengah nak bangkit ni, you tengah usaha nak cari duit, tiba-tiba orang yang you hutang, bukan you tak nak bayar kan, tapi you pun tak boleh nak buat apa kan, dia duduk telefon, mana duit aku. Kalau you, apa yang you rasa? You rasa apa? Memang mental kan. Tapi saya orang tak nampak, tapi saya just, kalau saya fikir benda tu pun tak selesai masalah. So yang tu letak tepi, fokus cari duit. Alright. So masa saya tahun 2021 tu memang ujian, memang mencabarlah. And then tapi itulah, saya fikir setiap apa yang berlaku tu ada rahmat dia, ada hikmah dia. Kan? Kadang-kadang orang cakap kan, kalau kita hilang sesuatu, sebenarnya Tuhan nak ganti sesuatu yang lebih baik. Betul tak? Kalau kita ditimpa musibah, kita kehilangan sesuatu, sebenarnya Allah nak gantikan sesuatu yang lebih baik. Kita je tak sedar. Siapa setuju? So you all ingatlah, kalau you ada ditimpa musibah ke, you kehilangan sesuatu ke, you diuji, you jangan anggap benda ni satu hukuman, satu bala pada Allah. Sebenarnya Tuhan nak gantikan sesuatu benda yang lebih baik. Kita je tak sedar. Kan? Kita je tak sedar. Alright. So saya perasan benda ni bila saya dengar ada satu ustaz lah, Ustaz Don Daniel. Dia kata, kalau you ditimpa musibah, you jatuh dalam bisnes, you jangan anggap tu sebagai hukuman Allah, jangan anggap tu sebagai bala, kan? You anggap itu adalah rahmat. Kata, sebab apa? Hujan daripada langit turun ke bumi, orang tak kata bala, orang tak kata hukuman. Sebab apa? Kita hujan turun, kita rahmat, kan? So bila kita jatuh pun, sebenarnya itu rahmat. Sebenarnya Tuhan nak gantikan sesuatu benda yang lebih baik. So bila saya jatuh tu, tuan-tuan, memang saya tak ada pilihan, saya terpaksa buat bisnes lain. And then entah macam mana Tuhan dorong saya untuk join satu company, SKV. Saya join company ni. Sekejap, saya flip kamera. Alright. Saya join company ni, SKV. So macam mana saya boleh terjebak dengan company ni? Sebenarnya masa tu saya ada masalah kesihatan lah. Saya ada masalah berat badan saya naik. So aku ni dah lah duit tak ada, kan aku sakit lagi masalah kan. So saya nak at least aku sihat. Duit tak ada tak apa, yang penting sihat. Kalau dah lah duit tak ada, lepas tu sakit lagi, lagi problem kan. So company ni dia jual produk kesihatan. Masa tu saya ada masalah berat badan saya naik kan. Dah makan macam-macam produk tak jalan. Isteri saya pun selalu sakit. Tambah-tambah masa COVID, isteri saya ada asma. Lepas tu dia HB low, tak cukup darah kan. Lepas tu dia ada masalah senggugut kan. So kita orang ni memang ada masalah kesihatan. Dan entah macam mana Tuhan dorong saya untuk join SKV. Saya dah kenal SKV ni lama tau. Lepas tu saya join kan. Saya join pada Februari 2021 kan. So join saya pun
tak tahu macam mana nak jual. Sebab apa, SKB ni jual produk kesihatan kan. Saya tak tahu nak jual macam mana. Tapi entah macam mana, rezeki saya, founder dia telefon saya, minta datang ke office kan. So saya daripada pukul 12 tengah hari sampai pukul 6 petang, founder coaching saya, mengajar saya macam mana nak jual produk dia, pasal dia punya sistem semua. So balik pada tu, saya pun terus buatlah lah. Tapi saya macam produk ni saya tak pandai sangat, tapi saya pandai recruit. So saya fokus recruitment lah. So saya pun recruit. Dalam masa setahun lah, saya dapat rekrut ejen bawah saya 600 orang. 600 orang. Lepas tu saya punya sale tahun lepas lah 3.5 juta. Total kerugian dialami berapa agak-agak tuan? Saya ingat kira-kira dengan hutang pun semua lebih sejuta. Lebih sejuta. Memang melengung saya kan. Dengan penalti lah, dengan segala makna. Kita hutang orang, lepas tu tak boleh bayar, dia masuk court, kena penalti segala makna nenek apa semua kan. Hutang mungkin 500,000, tapi bila masuk penalti segala makna nenek apa semua, jadi sejuta. Tapi saya yang tu, saya serah dekat saya punya lawyer lah untuk dia discuss bincang apa semua kan. And then yang hutang tu company, bukan saya. So saya just a director. So kalau company saya tak boleh nak bayar, terpaksa tutup lah company tu. Kan. So saya memang personal tak ada. Yang hutang tu adalah company. So alright. So saya pun join tahun pertama alhamdulillah lah, saya dapat buat sale dalam 3.5 juta lah. Sale ni group sale lah kan. Lepas tu saya ada lebih kurang 600 agent. And then saya punya commission masa tu dalam 250. Masa saya join SKV ni, saya cakap dekat dia punya founder, kalau saya dapat RM2,000 sebulan pun saya dah okey dah, saya dah syukur dah. Sebab apa, saya nak beli makanan untuk anak-anak saya je. Masa tu saya memang jatuh, betul-betul jatuh tuan-tuan. You bayangkan, bisnes kereta sewa tak ada income, pekerja dah berhenti, duit saving dah habis. Lepas tu saya pun hutang dah tak boleh bayar, kena saman, account bank kena freeze. Lepas tu nama dah kena blacklist lah. Memang jam, memang game over. So saya join this company, saya buat and then alhamdulillah lah, saya punya commission tahun tu dalam 250,000. So sebulan saya boleh dapat dalam 20,000 lah kan, commission kan. Okey lah kan. Saya asalnya saya nak RM2,000 je sebulan, tapi Tuhan ganti, bagi benda yang lebih baik. Dan kenapa saya cakap Tuhan ganti benda yang lebih baik? Dulu tuan-tuan, masa saya buat kereta sewa, saya punya sale RM500,000, RM600,000 kan sebulan. Saya nak ambil gaji RM5,000 pun susah. Sebab apa? Banyak sangat benda nak kena bayar. Nak kena bayar gaji pekerja, nak kena bayar tu, bayar penalti tu, penalti ni. Lah saya nak ambil gaji RM5,000 pun fikir 10 kali. Kadang-kadang company boleh bayar, kadang-kadang company tak boleh bayar. Sebab apa? The company tu dah start struggle dah. Alright. So bila saya jatuh je, saya join SKV. And then masa tahun lepas lah, saya punya commission, saya buat 2 orang je, saya tak ada pekerja. Saya buat 2 orang je, saya punya commission dalam RM20,000 sebulan. Siapa nak bagi? Kan dulu saya buat kereta sewa, saya gempak-gempak, nak ambil gaji RM5,000 pun susah. Sebab pun kena bayar, make sure kena bayar gaji pekerja dulu, kena bayar KWSP dulu, kena bayar custom dulu, kena bayar LSDN dulu, kena bayar orang dulu. Barulah saya boleh ambil gaji. Kadang-kadang tak boleh nak ambil gaji. Tapi bila dah jatuh tu, saya join SKV, saya buat kan. Saya buat 2 orang je, tak ada pekerja. Kan, kita orang buat kat rumah je. Sebulan boleh dapat dalam RM20,000. Memang santai kan. And then tahun ni lagi best. Saya punya commission purata lah, sebulan RM40,000. Saya buat 3 orang je. Saya, isteri saya dengan adik ipar saya kerja dengan saya. 3 orang. 3 orang kita orang buat ni, sebulan kita orang punya commission dalam RM40,000. Alhamdulillah. Itulah Tuhan nak ganti sesuatu benda yang lebih baik. Tapi kalau saya tak jatuh, mungkin saya pun tak buat bisnes ni. Kan? Tabuk. So kalau you jatuh, kalau you diuji, sebenarnya Tuhan nak ganti sesuatu benda yang lebih baik. Kan? Yang better. And then saya punya leader kan, yang bawa saya masuk company ni, dia punya commission sebulan lebih RM100,000 sebulan. So saya nak kejar saya punya leader sekarang ni. Kan. So you all, sambil-sambil tu saya nak iklan lah. Kalau you all, kalau tak minat buat bisnes kereta sewa, nak join this company pun boleh. Bisnes ni, yang ni lagi senang. Modal RM60, RM65. Kalau nak join this, saya masih lagi run bisnes ni. Bisnes ni saya masih lagi run. Cuma isi saya lah yang betul-betul fokus. Alright.
Ada tak sesiapa yang nak join this company? SKV. Alright. Dia company ni this one. Modal RM65. Kalau you tak minat kereta sewa, you boleh join this company. Company ni dia jual produk kesihatan. Kalau macam produk kalau you ada masalah kencing manis, you ada masalah berat badan, you ada masalah darah tinggi, you ada masalah kolesterol, this one very good. Dia punya founder ni Dr. Syed and then partner adalah duta dia. Macam saya, alhamdulillah lah, dulu berat badan saya 81 kilo, sekarang ni pagi tadi saya timbang 74. Nak join, kalau nak join, you komen nak, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya, cakap you nak join SKV. Modal dia kalau you duduk dekat Semenanjung RM65.40. Kalau you duduk dekat Sarawak RM66.40. Kalau you duduk dekat Sabah RM71.30. Kalau dekat Singapura RM81. Modal dia tak sampai RM100. And then saya setahun ni, saya punya commission dah RM300,000 lebih lah. Sebulan RM40,000 commission buat 3 orang. Sebab tu saya boleh buat bisnes kereta sewa. Saya boleh mengajar orang. Saya charge sikit je. Sebab apa? Sebenarnya saya buat duit dekat SKV. Kereta sewa ni saya just macam, saya dah ada pengalaman, saya dah ada kepakaran semua. So saya just tolong je. Kalau nak fikir RM300 setahun tu memang tak banyak mana kan. Tapi tak apalah. Sebab apa, dekat luar sana saya rasa ramai lagi yang struggle apa semua kan. Alright. So kalau you nak join SKV pun boleh. You nak buat kereta sewa pun boleh. Kereta sewa saya charge RM300. Yang ni RM65.40 saja, right? So produk dia very good. Dan saya tengoklah saya punya team kan, kalau dia tak boleh buat duit dengan company ni, dia akan dapat kesihatan. Macam saya punya team kan, dulu kan sembelih tak boleh nak buang yang besar apa semua kan. Lepas tu dia gunakan produk SKV, kan. Dia dulu sembelit dia tu punyalah teruk. Suami dia kena pergi farmasi beli ubat, masuk dalam bontot, baru dia boleh berak. Kan? So bila dia guna produk SKV, minum je produk SKV, terus keluar, terus flush. So kalau you all ada masalah sembelit, ada masalah susah membuang apa semua, ada masalah perut buncit, boleh guna produk SKV. Memang very good. Produk dia memang selamat. Kan? Alright. Kalau you tak minat jual produk, you boleh buat kereta sewa. Beza dia, apa beza company kita jual produk dengan kereta sewa? Beza dia, kereta sewa ni bila kita buat marketing, orang cari kita. Kita buat Facebook page, kita buat Google My Business apa semua, orang cari. Yelah, kita dah iklan, orang akan cari. Okay. Tapi kalau macam business SKV ni, kita kena cari orang. Kita kena cari orang. Lepas tu kita kena pandai rekrut orang. Kena ni. Macam bisnes kereta sewa, tak boleh nak rekrut orang. Kecuali customer you tu tolong recommend lah, bagilah commission kan. So kalau you jenis pemalu, segan nak cari orang, bisnes kereta sewa sesuai. Tapi kalau macam you ni pandai cari orang, you pandai pengaruh orang, bisnes ni sesuai. Sebab apa, tak semua orang boleh buat benda ni. Dan tak semua orang boleh buat bisnes kereta sewa. Kan? Ada je team saya masuk SKV tapi tak ada sale semua. Sebab dia tak boleh pengaruh orang, dia tak boleh nak tarik orang. Kan? Alright. So terpulang pada you masing-masing. Ada lagi tak soalan yang saya belum jawab? Tadi saya dah menjawab soalan. Thank you yang bagi apa, roti canai lah, nasi lemak lah. Thank you very much. Ada bagi rose kan. Sekejap saya baca. Okay, Hakim Mohyi, customer yang nak kereta depan mata baru dia bayar online depan mata, okay tak tuan? Okay kalau customer ni you dah kenal lama. Kalau yang saya, kalau macam customer last minute apa semua ni, saya kurang sikit lah. Kalau boleh, the best customer adalah customer yang dia well plan. Macam 24 jam sebelum dia nak sewa tu, dia dah contact kita. Kalau last minute ni agak risiko, sebab kita pun kelang kabut kan, dia pun kelang kabut. So bila dah kelang kabut tu akan ada lah masalah. So kalau boleh you buat SOP. Kalau nak sewa kereta dengan you, mesti 24 jam sebelum. Dia tak ada last minute. Sebab apa, bila bisnes you tu berkembang, you akan ada staff tau. You akan ada staff, dan staff you ni untuk esok dia orang dah susun dah delivery kan. Kalau you masih lagi duk ambil last minute apa semua, nanti kalau you ada staff you pun kucak-kacir. Alright. Dan sekarang ni bila you dapat customer yang nak last minute apa semua, apa yang you kena buat adalah you educate. Okay,
kalau nak sewa kereta next time, kalau boleh you kena booking awal lah. Booking awal 24 jam sebelum. You kena educate dia. Jangan biasakan customer nak kereta sekarang, nak sekarang. Nanti you kelang kabut. Kalau you ada staff you pun kelang kabut. Faham tak? Buat area mana? Okay, kereta sewa saya ni satu Malaysia. Teruskan. Alright. Salam. Tak ada. Saya baru rasa rugi 60 okay, total sekejap. Alright. Okay, so itulah. And then bila saya join SKV, and then masuk tahun 2022, macam kereta sewa dia start balik lah. Kereta sewa dah start balik. And then saya sebenarnya malas nak fokus kereta sewa, sebab apa, saya memang dah buat duit dekat SKV kan. Tapi bila itulah, macam saya cakap, saya pun dah lama dalam bisnes kereta sewa. Kita pun dah ada banyak customer kan. Customer duk email, mesej apa semua. And then kita pun tak boleh nak bantu customer kita. Sebab apa, saya dah tak ada kereta. And then saya punya team pun masa Covid tu pun semua dah berterabur kan. So kalau saya nak buat balik, saya kena bina balik. Itu yang pertama lah. Yang kedua, saya ada banyak lah orang WhatsApp saya apa semua kan, minta boleh tak ajar macam mana nak buat kereta sewa, macam mana nak buat kereta sewa. So saya pun fikir why not saya buat macam ni. Siapa-siapa yang nak belajar kereta sewa, masuk saya punya team, saya charge sikit lah 300. Lepas tu saya ajar, saya sediakan sistem apa semua. And then macam customer saya ni duk ada kan, so dia orang booking, and then saya bagilah dekat yang join saya punya company ni. And then siapa yang join company saya ni, dia orang pun boleh buat marketing. So dia orang buat marketing. Kalau dia orang dapat customer, kalau dia orang ada kereta, dia sewakan. Saya ambil 1% je. Kalau dia buat marketing, dia tak ada kereta, dia pass dekat team lain, dia dapat 10% commission. So kita macam kita settlekan masalah customer yang nak kereta ni, kita settlekan masalah you yang nak belajar kereta sewa, and then kita settlekan masalah orang yang nak buat kereta sewa tapi tak ada kereta. So kita macam buat macam community lah macam tu kan. So saya target lah. Alright, sekejap saya baca komen. Alhamdulillah, customer saya dah start plan dan booking deposit awal. Biasa 2-3 minggu awal dah bayar depo, baki bayar sebelum serah kereta. Kan? Sebab apa? Mungkin Tuan Syed Sulaiman ni, you dah educate customer you supaya kena plan. Jangan last minute. Betul tak Syed Sulaiman? Kalau dulu saya ingat memang ada customer dia nak last minute. Dia bangun pagi je, bangun tidur je, aku nak kereta sekarang. Susah lah. So bila you dapat customer macam ni, you educate dia. Okay, sekarang ni kereta tak available, tapi next time kalau you nak sewa kereta, make sure you tempah 24 jam sebelum, supaya saya boleh susun. Kan? So kalau customer ni bila diberitahu, dia tahulah. Mungkin customer ni dia tak ada orang cakap kat dia. Dia ingat dia nak sewa kereta, dia WhatsApp kita, dia boleh dapat kereta sekarang. Tak boleh. Sebab apa, bila macam setengah-setengah company kereta sewa ni, bila dia orang dah ada banyak kereta, dia orang dah ada staff, sebenarnya staff dia orang tu dah susun dah, hari ni nak deliver kereta kat mana. Kadang-kadang daripada pagi sampai ke petang. Tiba-tiba nak ada slate order kan, last minute. Jadi kawan kabut lah. Macam staff saya dulu kan, kita uruskan dalam 70 biji kereta kan. So staff saya ni, untuk esok tu dia orang dah susun dah. Okay, pukul ni nak hantar kereta kat sini. So daripada pagi sampai ke petang, memang dia orang dah ada jadual. So kita memang tak akan ambil booking last minute. Sebab apa? Bila booking last minute, nanti dia orang bertarabuh. Tak boleh. Alright. So saya rasa itu saja untuk hari ni. Thank you very much. Kalau ada apa-apa nak buat kereta sewa pun boleh contact saya, ataupun boleh kalau nak join SKV pun boleh contact saya. Alright, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.